Coba satu dulu. Baik. Kita mulakan kuliah Maghrib pada malam ini. Kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram as-safidham sya'ilahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina bi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya cenderung kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Nawaitu ta'alluma wa ta'li wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa wa ifadatu istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha wajhillah wa mardati wa qurba sawadi subhanallah. Yang dihormati, silakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita, pengajian kita bab Munakahat, muka surat 130 betul tak? 130 kan? Baik. Sebelum tu saya nak maklumkan berkenaan dengan link tu, link kehadiran kena isi itu penyelaras takmir negeri tu minta data jemaah yang hadir lah. Mana setiap kali ada takmir ni dia nakkan data berapa orang kehadiran, iaitu siapa yang hadir. Dia nak tengok jemaah yang kerap hadir kan, yang kerap hadir, yang jarang hadir, kejap ada kejap tak ada kan. Dia nak tengok orang yang tak hadir tu nanti kita kena buat
macam ziarah lah. Ziarah. Dia dah sediakan borang ziarah. Tanya khabar. Kan? Dia dah sediakan borang. Dia ada kelas takmir saya ada 5 tempat. Semua tempat saya dah beritahu lah. Termasuk sini lah saya beritahu kan. Mana yang tak ada itu, yang jarang hadir, kita ziarah lah. Bawa lah apa-apa something ke, pisang ke pisang ke, buah manggis ke, kan, dan sebagainya. Air tebu ke. Yang penting dia nakkan maklumat yang tak ada tu lah. Paling tidak pun sebulan 3 buah rumah. 3 buah rumah lah. Kalau bulan ni saya rasa tempat lain lah. Mungkin bulan depan ke boleh buat kat sini. Ziarah 3 buah rumah. Dia sebulan 3 buah rumah je. Daripada sebanyak semua tempat kita ngajar takmir, sebulan 3 buah rumah je dia minta. Kalau tak dapat jumpa kat rumah, jumpa kat kedai kopi pun tak apa, Ustaz kata. Bawa lah kedai kopi ke, borak sebagainya. Tapi dia nakkan data dan maklumat. Borang tu saya tak share lagi ya. Borang ziarah. Boleh mai? Belum. Yang saya share tu link kan, link kehadiran. Sekejap saya tengok ada borang. Mana borang dia macam konsep door to door lah yang jabatan buat tu. Door to door. Sekejap. Saya share dengan Cikgu Muhammad. Boleh? So, kalau line cantik masuk, kalau line tak cantik ada door to door. Saya share kat situ, orang boleh tengok borang tu. Nanti kita plan lah bila kita nak ziarah. Sebaiknya hari siang lah. Hari siang. Tengoklah Sabtu, Minggu ke, Ahad ke, ataupun hari bekerja ke. Tapi beritahulah masa yang sesuai. Kita boleh bincang lah masa sesuai ziarah tu. Baik. Baik. Kalau untuk bulan ni saya dah plan di Mantin. Saya pun ada mengajar takmir di Mantin. Masjid Korea Pekan Mantin. Saya dah deal dengan pengerusi dia. Dan pengerusi dia memang biasa buat ziarah ke rumah-rumah ahli Korea dia. Dia bawa lah apa-apa yang patut. Apa ke gula ke, kan? Gula ke, tepung ke, dan sebagainya. Lepas itu kita dapatkan maklumat data lah. Data ahli Korea tersebut, insyaAllah. Baik. Selanjutnya kita masuk kepada wali perkahwinan menurut turutan. Okey. Yang pertama turutannya ialah bapa. Ini wali mujbir lah, wali ijbar ataupun wali mujbir. Di mana wali ada 2. Satu wali ijbar ataupun wali mujbir. Yang kedua wali ikhtiar. Yang kedua wali ikhtiar lah. Wilayatul ikhtiar nantilah. Dia ada belakang nanti. Yang pertama wali ijbar ataupun mujbir. Yang terdiri daripada bapa ataupun datuk dan ke atas. Bapa, datuk dan ke atas dikatakan sebagai wali mujbir. Yang pertama mestilah dah bapa lah. Kalau bapa dah meninggal, dia akan jatuh kepada datuk. Tapi mesti ada bukti kematian. Contohnya dokumentasilah kematian. Seorang perempuan yang nak berkahwin, dia tak boleh kata ayah dia dah meninggal kalau tidak ada bukti kematian. Dia mesti ada kan sijil kematian wali. Baru dia boleh tengok wali lain pula. Kalau bapa dah meninggal, tengok datuk pun dah meninggal, pun mesti ada surat kematian datuk. Kemudian kalau datuk dah tak ada, barulah jatuh kepada yang ketiga tu, saudara lelaki seibu sebapa. Akhun syakik. Akhun syakik, Shim Qaf Ya Qaf. Akhun syakik maknanya saudara lelaki seibu sebapa. Mana ibu dia sama, ayah dia pun samalah. Maknanya adik-beradik lah. Adik-beradik sama ada abang ke adik ke, yang penting lelaki lah.
saudara lelaki seibu sebapa. Dan biasanya yang diambil wali ni biasanya abang yang tua. Kalau nombor 3 tu lah. Nombor 3 ni biasanya abang yang tua yang dilantik sebagai wali. Yang lain tu boleh juga dia terima wali, tak ada masalah. Semua layak jadi wali, kan? Adik-beradik, contohnya adik-beradik lelaki dia ada berapa? 4 orang adik-beradik lelaki, kan? 4 tu boleh jadi wali, tak ada masalah. Tapi yang aula biasanya dia yang tua lah. Pak Long lah, kan? Long ke Angah ke, siapa yang tua lelaki, biasa dia lah akan menjadi wali, macam tu. Tapi kalau seandainya yang tua rasa dia pun kurang berilmu, sedangkan adik lebih ilmu, maka adik boleh jadi wali, tak ada masalah. Dia salah seorang. Salah seorang, dia tak semestinya turut-turutan tu. Tak semestinya ikut-turutan. Boleh mana-manalah, asalkan adik-beradik lelaki seibu dan sebapa. Mana ibu yang sama, ayah pun sama, orang yang sama, kan? Baik, kemudian yang keempat, saudara lelaki sebapa. Akhun minal abbi, summa akhun minal ab, makna saudara lelaki daripada sebapa. Mana bapa sama, ibu lain-lain. Bapa sama tapi mak lain-lain. Jadi biasanya suami lelaki ni kemungkinan dia berkahwin dua, ataupun mungkin dia kahwin kali pertama, mungkin isteri dia meninggal, lepas tu kahwin kali kedua, mana bini yang kedua lah. Jadi anak dia tadi, mungkin ada seorang lelaki, ada seorang perempuan. Dengan bini pertama mungkin ada perempuan, mungkin dengan bini kedua mungkin lelaki anak dia. Jadi nak kahwin ni anak perempuan yang nak kahwin. Jadi kan, walaupun berlainan ibu tapi bapa sama, maka boleh menjadi wali. Abang ni tadi boleh jadi wali lah kalau nak nikah tu adik. Walaupun mak dia lain-lain, macam tu. Baik, kemudian yang kelima, anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa. Anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa. Ini nombor 5 ni anak kepada nombor 3. Nombor 5 anak kepada nombor 3. Maknanya anak buah lah. Anak buah kepada pengantin perempuan. Anak buah kepada pengantin perempuan yang lelaki. Anak buah kepada pengantin perempuan yang lelaki. Maka dia boleh menjadi wali kalau seandainya ayah tak ada. Seandainya nombor 3 tu tak ada, maka jatuh kepada nombor 5. Kemudian nombor 4 contohnya tak ada, dah meninggal, maka jatuh kepada nombor 6. Jatuh pada nombor 6. Mana nombor 4 tu dah meninggal, contohnya meninggal, yang ada ialah nombor 6. Maka nombor 6 tu menjadi wali lah. Mana anak buah dia lah, anak buah pada pengantin perempuan. Anak buah pada pengantin perempuan. Mana bapa sama tapi mak lain-lain, mak tak sama. Boleh. Kemudian yang seterusnya, yang ketujuh, bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Ni turun pada jatuh bapa saudara. Jatuh pada bapa saudara. Kalau seandainya yang nombor 5 tak ada, nombor 6 tak ada, maka nombor 7. Kemudian nombor 7 tak ada, maka baru pergi jatuh nombor 8. Mana bapa saudara sebelah bapa sebapa. Mana bapa yang samalah. Macam tu. Dan seterusnya lah, sampailah kepada semua lelaki yang mewarisi harta secara asabah. Kalau seandainya semua tak ada, maka barulah kepada wali hakim. Kalau semua tak ada, barulah boleh menjadi kepada wali hakim. Itu kalau seandainya diikut turutan tu lah. Tapi ada masa-masa tertentu dia terus cross ke wali hakim. Ada masa-masa dan keadaan-keadaan tertentu perempuan tadi tak perlu ikut turutan ni. Contohnya perempuan tu anak luar nikah. Perempuan anak luar nikah memang tak perlu ikut turutan ni. Dia terus kepada wali hakim. Begitu juga kalau saudara baru. Saudara baru maknanya dia masuk Islam, dia seorang masuk Islam. Ayah tak masuk Islam, kemudian adik-beradik tak masuk Islam. Dia nak nikah.
dia tak perlu ikut urutan ni. Dia terus lompat ke wali hakim. Dia terus lompat ke wali hakim. Betul juga contohnya wali gaib. Wali gaib pun betul juga. Wali ada tetapi tidak dapat dikesan di mana wali tersebut berada. Okey, dalam kes ini dia boleh melompat ke wali hakim. Boleh lompat wali hakim. Tapi semua tadi kena melalui proses mahkamah lah. Mesti melalui proses mahkamah. Kita tak boleh sewenang-wenangnya melompat pada wali hakim tanpa ada kebenaran mahkamah. Itu nanti mana pengantin perempuan kenalah berurusan dengan pendaftar nikah di pejabat agama. Mereka lah akan uruskan belakang surat pergi mahkamah untuk mohon wali hakim. Betul juga contohnya wali enggan menjadi wali ataupun wali engkar. Wali ada tetapi wali enggan menjadi wali. Okey, dia boleh lompat ke wali hakim, tak perlu ikut urutan ni. Tak perlu nak ikut urutan. Ialah contoh ayah ada tapi ayah tak nak jadi wali. Maka jatuh pada datuk. Tak boleh, dia tak boleh jatuh pada datuk. Ataupun jatuh kepada saudara lelaki isteri sebapa nombor 3. Pun tak boleh juga. Dia tak boleh jatuh ke situ. Dia tak boleh ikut urutan tu. Dia terus lompat ke wali hakim. Terus lompat wali hakim. Tu kena faham tu. Kadang orang tak faham. Dia ingat semua keadaan kena ikut macam ni, tak? Mana? Pun tak boleh. Kalau bapa dia masih hidup dan itulah bapa yang sebenar kepada perempuan itu, memang itu bapa yang sah. Cuma bapa tadi enggan menjadi wali. Mungkin tak setuju dengan pilihan perempuan. Dia tak setuju pada perempuan, dia terus akan lompat ke wali hakim. Yalah. Dia terus lompat ke wali hakim. Tetapi mesti melalui proses mahkamah. Dan bapa itu pun akan dipanggil ke mahkamah. Hakim pun akan tanya, kenapa kau tak nak jadi wali? Anak kau ni kena nikah. Macam-macam lah alasan tu. Kalau orang dah tak nak, biasa macam lah alasan dia. Kalau yang bapak dah tak ada, adik-beradik lelaki yang macam Ustaz cerita tadi kan, adik-beradik lelaki semua, biasa yang orang buat yang abang sulung kan. Abang sulung tu tak setuju. Pergi pada abang nombor 2. Dia salah seorang. Dia salah seorang. Tak. Dia tak perlu ditakyinkan, ditentukan salah satu. Tak ada. Boleh mana-manalah. Contohnya ada 5 adik-beradik lelaki kan. Okey, yang tua tak nak jadi wali, mungkin tak setuju dengan pilihan. Boleh pergi nombor 2. Boleh pergi nombor 3. Dia tak macam bapa tadi. Kalau bapa kan dia seorang je. Seorang dia tidak ada pilihan lain. Takkan bapa ada 2-3 orang tak ada. Bapa mesti seorang kan. Bapa mesti seorang. So kalau bapa masih hidup, masih waras, dan itulah wali kepada parti perempuan, cuma dia tak nak jadi wali sebab mungkin dia tak setuju dengan pilihan perempuan itu. Mungkin dia ada pilihan lain dan sebagainya, yang berharta, berduit dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini terus lompat ke wali hakim, tetapi mesti melalui proses mahkamah. Mahkamah yang akan menentukan nanti. Dia akan keluarkan perintah mahkamah, namanya perintah mahkamah. Boleh berkahwin, dia kata, dengan menggunakan wali hakim. Siapa wali hakim ini? Biasanya pendaftar lah di pejabat agama. Mereka lah yang diberi tauliah atau yang diberi kuasa oleh raja ataupun sultan ataupun datuk undang, kan, untuk menikahkan mana-mana perempuan yang tiada wali. Contoh samalah dengan wali engkar tu. Kalau wali engkar samalah macam tiada wali namanya. Ataupun wali gaib. Wali gaib kan, wali ada tak tahu kat mana. Boleh. Macam tu. Ataupun contohnya tiada wali nasab. Tiada, mana turutan ni memang tak ada. Memang tak wujud turutan tu. Maka terus kepada wali hakim lah. Turutan tu tak ada. Maka terus kepada wali hakim. Baik, seterusnya. Kemudian qadi mana wali hakim lah. Qadi tu masuk wali hakim lah. Mana pendaftar.
Qadi biasanya jawatannya pendaftar nikah. Kalau di pejabat agama namanya pendaftar. Dia ada ketua pendaftar. Biasanya KPP, ketua penolong pengarah bahagian nikah cerai. Kan? Ketua penolong pengarah ni gelaran dia biasanya ketua pendaftar. Kalau pegawai agama di setiap daerah, ni namanya jawatan mereka itulah pendaftar. Kemudian yang second yang contohnya penolong pegawai hal Islam, contohnya grade 29. Untuk grade 9 jawatannya biasanya timbalan pendaftar. Untuk grade yang 40 kan, untuk biasanya pejabat agama dia ada pegawai agama Islam daerah. Ya biasanya grade ni 41 ke atas lah. Jadi jawatan mereka ialah pendaftar pernikahan. Gitu. Sedangkan imam-imam di daerah-daerah, jawatan mereka ialah penolong pendaftar. Dia penolong pendaftar. Imam-imam qaryah kan, jawatan ialah penolong pendaftar. Cuma penolong pendaftar ni dia tidak ada tauliah untuk wali hakim. Dia tak ada tauliah. Jadi mereka tak boleh menikahkan perempuan-perempuan yang tiada wali. Yang boleh menikahkan perempuan yang ada wali ini ialah pendaftar ataupun timbalan pendaftar. Pendaftar ataupun timbalan pendaftar, ya biasanya kadang-kadang dibagi tauliah ataupun kuasa oleh Datuk Undang untuk menikahkan mana-mana perempuan yang tiada wali. Maksud tiada wali ni dia akan menggunakan wali hakim lah. Dalam bracket tu wali hakim lah. Maksud tiada wali tu. Kalau macam penolong pendaftar tu, dia biasanya nanti imam masjid tu. Biasanya. Tapi kalau andai kata jawatan imam tu dia tak pegang lagi, jadi dia punya penolong pendaftar adakah ikut jawatan tu ataupun dia ikut jawatan lah. Ke jawatan itu. Mana kalau dia tak pegang imam lagi, maka tiada lah. Terbatal lah. Dia tidak akan lagi dilantik lah. Dia tidak lagi akan dilantik sebagai penolong pendaftar. Gitu. Kecuali lah kalau ada negeri-negeri lain memang dia asingkan. Macam Selangor dia asingkan. Dia asingkan maknanya untuk penolong pendaftar ni dia ada pegawai khas yang dilantik. Yang tugasnya untuk tu saja. Imam-imam ni biasanya dia tak dibagi tauliah untuk juru nikah. Dia tak bagi tauliah. Yang ada tauliah nikah ni ialah pegawai khas lain yang dilantik oleh pejabat agama. Jaizlah yang lantik. Macam kita di negeri sebelah ni, biasanya juru nikah terdiri daripada sama ada imam 1, imam 2 ataupun imam 3. Ada masing-masing punya 2 penolong pendaftar. Ada masih punya 2 penolong pendaftar. Ada masih punya 1 orang saja penolong pendaftar. Dia tengok pada penduduk dia. Kalau penduduk dia ramai, memerlukan kepada 2 pendaftar, maka akan dilantik 2 orang pendaftar, penolong pendaftar. Nanti 2 penolong pendaftar lah. Tapi kalau saya punya penduduk Korea tu tak ramai, cukup seorang je lah. Berapa nak ramai-ramai? Ramai-ramai kan bergaduh pula. Betul tak? Boleh? dia ada tes dulu. Dia imam tidak dari kementerian. Lepas tu dia masih jadi menikahkan orang dengan alasan dia kata tauliah ini dilantik oleh undang. Kalau merit begini ni bukan jabatan nanti tu. Jadi maksudnya ketika itu orang yang keluarga yang nikah ni tak tahu cerita orang macam mana. Jadi dia ikut je lah. Jadi maksudnya bila dia uruskan tu, kalau dia nikah tu terbatal nikah dia. Ternikah tu lah, itu tak pastilah. Sebab tak ada pula jumpa kes tu sebelum ni. Oh, jelabuai. Kan? Dia kalau yang menikahkan tu wali dia sendiri sah. Siapa yang menikahkan tu? Penolong pendaftar tu yang nikah ke ataupun wali dia sendiri? Kalau wali dia sendiri yang menikahkan sah. Tapi kalau penolong pendaftar itu yang bukan lagi dilantik, itu tak pastilah. Itu nak kena mungkin ada
perbincangan lah berkenaan sebut. Sebab kalau selama saya jadi pendaftar tu memang tak ada lah kes jumpa macam tu. Tak jumpa pula kes. Macam tu. Tapi kalau macam wali nikah tu dia punya dokumen tu jangan dokumen. Jadi dia kalau kita pernah tahu ataupun boleh menggunakan dokumen yang saya ada. Dokumen maksudnya pada? Maksudnya apa? Maksudnya kan nikah mula bila dia sekali dah nikah kan. Okey. Nikah di wali lah, wali abah dia lagi. Okey. Tapi dokumen bukan disediakan oleh apa tadi? Nikah yang apa tadi? Nikah yang dari perpaduan pilihan tadi. Jadi maksud dokumen itu valid itu tidak lagi. Boleh lagi lah guna pakai. Boleh guna pakai, cuma dalam sistem kena tukar lah. Ya. Benda tu boleh guna pakai lagi. Kan? Selagi mana borang tu tak ditulis ke, dicatat ke. Tapi kalau borang tu dah dicatat, kita boleh gunakan borang baru. Betul je lah. Kita boleh gunakan borang baru. Kita boleh print semula lah benda tu. Boleh print balik. Cuma dalam sistem nanti kita kena tukar lah. Kena tukar siapa juru nikahnya yang sebenar, yang diamanahkan dan beritahu dia. Tukar nombor rujukan lah. Ya. Nombor rujukan tu tukar. Banyaklah benda-benda maklumat dalam tu yang kena tukar lah. Nama pengantin lelaki, perempuan tak perlu nak tukar. Nama wali tak perlu nak tukar. Yang perlu tukar contohnya pendaftar nikah. Pendaftar nikah kemungkinan kena tukar. Kemudian saksi mungkin kena tukar dalam tu. Kan? Ada benda-benda tertentu lah yang kena tukar. Tapi kalau macam saksi kita nak tukar semua, jadi pernikah semula kan dia tak perlu guna saksi yang ada. Dia tengok kalau pernikahan tu sah, tak perlu kita nak tukar saksi. Cuma kalau pernikahan tu tidak sah, kenalah tukar saksi yang lain pula. Kena tukar saksi yang baru. Nikah semula lagi lain lah. Jadi nikah semula lah. Dan nikah semula tentulah kadang pakai saksi lain. Dan tak pakai saksi yang lama dah. Nanti. Jadi hal ni berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, fal sultanu waliyun man la waliyalahu. Yang maksudnya jika berlaku perbalahan tentang wali, maka sultan itu ialah wali kepada mereka yang tiada berwali. Tetapi mesti melalui proses mahkamah. Mesti melalui proses mahkamah. Wali yang sebenar pun akan dipanggil. Tak adalah wali sebenar tu dipinggirkan, tak ada. Wali sebenar tetap dipanggil. Kalau dia tak panggil, dia akan disapina. Kan? Dia akan keluarkan saman. Kenapa kau tak nak hadir? Nampak? Dia akan saman apa tu? Saman tampal kat pintu tu lah. Saman. So maknanya dia kena hadir juga. Dia sebagai wali, dia tak boleh lepas tangan. Kenapa kau tak setuju? Mestilah kena beritahu pada hakim kenapa tak setuju. Logik ataupun tidak, alasan kau tak setuju. Dia kena beritahu lah pada hakim. Okey. Baik, kemudian 1.4.7 taraf anak lelaki dalam wali perkahwinan. Anak lelaki dan cucu lelaki daripada anak lelaki tidak boleh menjadi wali dalam perkahwinan. Dengar. Anak lelaki anak lelaki dan cucu lelaki daripada anak lelaki tak boleh menjadi wali dalam perkahwinan. Yang nak nikah ni contoh Mak nak nikah. Yalah dah lama single seorang. Dah lama kan jadi menjanda seorang kan. Jadi Mak pun nak nikah juga. Kau nak nikah, Mak pun nak nikah juga. Betul tak? Jadi anak lelaki tak boleh menjadi wali. Ataupun nak nikah ni Wan nak nikah. Kau nak nikah, Wan pun nak nikah. Kak, gitu kan? Seorang je Wan ni tu. Ada juga Toman berburak Wan ni gitu kan. Ada pula seorang Ludo tu minat dengan Wan. Contohnya. Jadi nak nikah ni ialah Wan. Jadi cucu lelaki tidak boleh menjadi wali. Cucu lelaki tak boleh menjadi wali. Anak lelaki dan cucu lelaki daripada anak lelaki tidak boleh menjadi wali dalam perkahwinan. Oleh itu sebagai seorang anak itu
Oleh itu sebagai seorang anak, dia tidak boleh menjadi wali kepada ibunya sendiri kerana tiada persamaan nasab antara keduanya. Jadi anak jangan orang kata, "Wan, Omar nak nikah kan?" Tak apa, saya jadi wali. "Wan nak nikah kan?" Tak apa, saya boleh jadi. Saya boleh jadi wali. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia mesti wali ni bapa kepada pengantin perempuan tu, bapa dia atau datuknya ataupun adik-beradik dia. Adik-beradik dia kan, itulah orang yang boleh menjadi wali dia. Anak kepada pengantin perempuan tidak boleh menjadi wali. Kemudian hal ini adalah kerana mereka dinasabkan dengan bapa masing-masing. Nampak? Semua dinasabkan di atas nama bapa. Anak lelaki bapa saudara boleh menjadi wali kepada ibu saudara. Kalau anak lelaki bapa saudara pula boleh menjadi wali kepada ibu saudara, sekiranya tiada wali yang lebih hampir untuk mengahwinkan ibu saudaranya. Kalau untuk yang saudara bolehlah. Anak lelaki bapa saudara boleh menjadi wali kepada ibu saudara. Yang nak nikah ni ibu saudara. Sekiranya tiada wali yang lebih hampir untuk mengahwinkan ibu saudara. Baik, seterusnya syarat-syarat wali. Syarat-syarat wali pertama, Islam. Maka lelaki kafir tidak boleh mengahwinkan perempuan Islam, kerana orang kafir tidak ada kuasa, tidak ada wilayah. Kan? Fala yatazawwajul kafir al-muslimah li'annahu la wilayata lil kafir al-muslim. Maka tidak boleh berkahwin orang kafir dengan orang perempuan Islam. Kerana apa? Kerana orang kafir tiada wilayah kepada orang kafir, kepada orang Islam. Tiada kekuasaan kepada orang Islam. Jadi dia tak boleh jadi wali lah. Dan hal ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 141, Walai yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah Ta'ala tidak sesekali akan memberi jalan kepada orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Tiada jalan untuk orang kafir menguasai orang Islam, tapi orang Islam lah kena menguasai orang kafir. Jadi hal ini adalah kerana wali dalam perkahwinan berdasarkan pembahagian harta pusaka. Sedangkan orang Islam dan orang kafir tidak boleh saling mewarisi antara satu sama lain. Semana dalam bab wali ini sama juga dalam bab pembagian harta pusaka. Maka kalau dia ada libatkan harta pusaka, maka dia layaklah jadi wali. Walaupun begitu, lelaki kafir boleh mengahwinkan perempuan kafir yang lain walaupun kepercayaan agamanya berbeza. Contohlah lelaki Yahudi boleh mengahwinkan perempuan Kristian dan sebaliknya. Hal ini demikian kerana semua orang kafir dianggap satu agama. Kerana orang kafir itu dianggap satu agama lah, dia tetap non-Muslim istilahnya kan. Tapi kalau atas nama Islam, Muslim, Muslimah, maka tak boleh berkahwin dengan mana-mana orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia nak kahwin dengan Muslimah, perempuan Islam, dia kena mengucap syahadah. Dia kena masuk Islam dahulu. Dah masuk Islam, dah syahadah, dah register, dah daftar nama kan, ada pula kad Islam dia kan. Sebabnya kalau mana-mana lelaki yang mu'alaf ni, mana-mana lelaki mu'alaf nak kahwin dengan mana-mana perempuan Islam, kita kena minta lah kad Islam ni tu. Minta lah kad Islam ni. Tak ada masalah kan. Kita punya barang pun kita minta lah kad Islam ni mana. IC. Kadang pada IC dia tak ada tulis Islam, tapi dia ada kad Islam. Ada kadang-kadang IC dia ada tulis Islam, mana dia dah tukar di JPL lah. Dia ada kad Islam dan dia ada IC yang ada tulis Islam. Itu mudahlah. Ada kadang-kadang dia ada kad Islam tetapi dia tidak ada IC, dia tak tukar lagi. IC mesti tak tukar.
Mana perkataan Islam pada IC tak ada. Jadi kita refer kepada kad Islam dia lah. Nama tak ada masalah. Yang penting dia ada kad Islam. Yang jadi isu besar ni kalau tak ada kad Islam, IC pun tak ada, perkataan Islam pun tak ada IC dia. Tapi dia mendakwa telah mengucap syahadah. Dia mendakwa telah masuk Islam. Ni kena buat siasatan lah. Minta lah, dia pergilah, orang kata, kat mana dulu masuk Islam? Dia datang Islam tu kat mana? Di mana? Di pejabat agama mana? Dia datang Islam tu. Dia kena pergilah sana dapatkan kat Islam tu. Paling tidak pun surat. Kalau kat Islam tak ada, dah hilang dan sebagainya, dia mesti dapatkan satu dokumentasi daripada pejabat agama. Kan? Ada pegawai yang sign yang menyatakan dia ni adalah seorang yang mu'alaf. Bukan mu'alaf kan? Mana dah ada satu dokumen rasmilah. Cuma kat Islam ke dia dah hilang ke, IC pula tak tukar Islam. Jadi kena dapatkan dokumen tu lah untuk kita proses untuk boleh kahwin. Kalau tak ada sebarang dokumen, tak boleh lah kita ambil risiko. Kan? Bapak nanti nak menjawab. Baik. Baik. Jadi hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang yang kafir setengahnya menjadi penyokong dan pembela bagi setengah lain. Kemudian yang kedua, syarat wali yang kedua adil. Adil. Apa maksud adil ni? Maksud adil ialah tidak melakukan dosa besar. Itu maksud adil tu. Bukan adil yang pemerintah adil tu. Pemerintah bersifat adil kan. Tapi ini bukan makna adil situ. Adil di sini adamu i'tikabil kaba'ir minaz zunub wa adamul isral al-saghair. Ketiadaan kekal dalam melakukan dosa besar dan ketiadaan melakukan dosa besar dan ketiadaan kekal dalam dosa kecil. Kemudian ketiadaan mencemarkan maruah diri seperti kencing di jalanan. Kencing di jalanan, al-baul fi turuqat. Suka kencing tepi jalan. Kan? Suka pancut tepi jalan. Kemudian berjalan tanpa kasut, al-mashi hafian. Suka berjalan tanpa kasut. Dan seumpamanya apa-apa lain lah, benda-benda lain yang jenis-jenis dosa sekecil ni kan, dikekal buat dosa kecil, pakai seluar pendek contohlah, suka pakai seluar pendek kan, singlet kan, dia tak jaga sangatlah maruah diri tadi, suka isap rokok. Tak? Ini pendapat pertama. Dia ada dua pendapat. Ni pendapat pertama ni. Nanti kita tengok pendapat kedua pula. Okey, ni pendapat pertama. Ni pendapat pertama. Justru wali yang fasik, iaitu tidak adil, tidak boleh mengawinkan perempuan yang beriman. Bahkan hak pewaliannya berpindah kepada wali yang adil. Dan seterusnya mengikut kepada turutan. Nampak? Ini pendapat pertama lah. Hari ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW tadi, la nikaha illa biwali mursyid. Tidak sah nikah melainkan dengan wali yang mursyid. Imam Syafi'i ta'ala berkata, maksud wali mursyid ialah wali yang adil. Hal ini adalah kerana fasik, orang yang fasik merupakan kekurangan yang merosakkan persaksian dan dia boleh menghalang pewalian dalam perkahwinan. Boleh menghalang kan? Ini pendapat pertama lah. Kalau ikut pendapat pertama ni, mana-mana wali yang fasik ni tak boleh. Orang yang selalu contohnya tak semayang,
Orang tak sembahyang, kalau ikutkan pendapat ni memang tak boleh jadi wali. Orang yang tak sembahyang, jadi tak puasa, selalu minum arak kan, kalau ikutkan memanglah kadang ada isap dadah, memang tak boleh jadi wali kalau pendapat kaul pertama ni. Okey, kita lihat kaul kedua. Di muka surat belakang tu 134. Pendapat lain pula menyatakan bahawa adil bukan menjadi syarat dalam perkahwinan. Pendapat kedua. Adil bukan menjadi syarat dalam perkahwinan. Hal ini adalah kerana kelayakan menjadi wali adalah berdasarkan pertalian waris yang boleh menimbulkan perasaan sayang untuk kebaikan orang yang di bawah jagaannya, sama ada bersifat adil ataupun sebaliknya. Nampak? Kalau kedua ni memang tak ada masalah. Dia tak semayang pun boleh jadi wali. Dan ikut fatwa kebangsaan pun dia kata orang yang fasik boleh menjadi wali dengan syarat dia kena istighfar lah. Kan ketika dia nak akad nikah ke nak akadkan nikah untuk anak tu, dia kena istighfar. Imam kena ajar istighfar. Kalau tak boleh istighfar payah juga. Kena ajar kan. Jadi hal ini adalah kerana, jadi kenapa kata adil tak semestinya jadi syarat kepada pernikahan? Hal ini adalah kerana meletakkan syarat adil kepada wali menyebabkan berlakunya kesulitan yang besar disebabkan orang yang adil sedikit sahaja bilangan. Lebih-lebih lagi pada masa ini, dia kata alasannya. Lebih-lebih lagi kerana nak cari orang yang adil ni susah. Betul-betul adil, susah. Jadi dilonggarkanlah. Dalam mana-mana zaman sekalipun, tidak pula diketahui ada orang fasik yang dilarang mengahwinkan anak-anak perempuan mereka. Cuma akan jadi isu sikit lah kalau yang fasik ni. Kadang anak perempuan pun tak percaya dengan ayah. Sebab ayah fasik, ayah tak sembahyang. Anak sembahyang. Anak perempuan sembahyang. Bapak tak sembahyang. Masalah sekarang ni. Bapak tak sembahyang. Kadang kata minum kan. Kadang minum. Jadi anak pun tak confident dengan bapak dia. Anak sendiri tak confident dengan bapak nak jadi wali ni. Yang bapak confident sakalnya. Mana? Wali hakim pun tak boleh juga. Dia kalau wali hakim pun dia mesti proses mahkamah. Proses mahkamah. Kalau ikut fatwa kebangsaan, boleh, dia kata, boleh dilantik wali yang fasik untuk menjadi wali. Kalau ikut fatwa tu, dengan syarat dengan syarat mestilah wali itu beristighfar. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Paling tidak pun 3 kali istighfar lah ketika dia nak menjadi wali tersebut. Kalau wali itu membuat wakalah wali, itu lebih baik. Dia ada satu lagi cara. Wali membuat wakalah wali. Dia lantik imam, dia serahkan kuasa itu kepada imam. Tapi kena buat akad lah. Kena buat akad, satu akad. Di mana kandungan akad itu, saya nama siapa? Ahmad bin Abu, dan saya adalah bapa kandung. Dia kata itu kan, dalam borang tu kan. Saya adalah Ahmad bin Abu, nombor IC sekian-sekian, dan saya adalah bapa kandung kepada bakal pengantin perempuan. Dengan ini mewakilkan, dia kata dalam surat itu, dalam borang itu. Dengan ini mewakilkan kepada siapa? Juru nikah, pendaftar kan. Dengan ini mewakilkan kepada pendaftar, nama pendaftar siapa, sekian, bin sekian, untuk menikahkan anak perempuan saya, kan, dengan pengantin lelaki, nama pengantin lelaki siapa, dengan mas kahwinnya sebanyak RM200 tunai. RM200. Itu lebih selamat lah. Itu lebih baik. Kalau seandainya anak perempuan ni dia tidak confident, wali itu
untuk menjadi wali pada dia. Jadi terus buat penyerahan wali, penyerahan kuasa wali kepada pendaftar nikah. Macam tu. Pendaftar nikah. Ataupun sesiapa lain lah. Abang dia ke. Abang semayang tapi ayah tak semayang. Kan? Kalau ikutkan wali tetap ayah dia. Cuma kalau pengantin perempuan tak kompeten dengan ayah, minta ayah itu buat wakalah wali kepada abang. Dia wakalah wali, dia mesti buat wakalah wali itu. Saya dengan ini siapa, kan? Bapa kandung kepada pengantin perempuan. Berwakil kepada siapa? Anak lelaki saya lah, yang sulung kan. Berwakil kepada anak lelaki saya nama siapa untuk menikahkan pengantin perempuan. Siapa pengantin perempuan itu dengan pengantin lelaki? Siapa pengantin lelaki itu? Bin apa? Dengan mas kawinnya sebanyak RM200. Contohlah RM200 tunai gitu. Mesti dibuat di depan pendaftar nikah. Ataupun dibuat di depan penolong pendaftar nikah. Mesti dibuat penyerahan kuasa. Gitu. Bayar. Bayar. Tak perlu. Nak bayar boleh ke? Imam kata nak bayar pun boleh. Sokah kan. Tapi sebenarnya tak perlu bayar. Wakalah, namanya wakalah wali. Wakalah wali. Dia ada satu borang khas di pejabat agama tu, namanya borang wakalah wali, di mana wali tidak kompeten untuk menjadi wali. Tapi kalau segi kelayakan dia memang dia lah wali di pengantin perempuan itu. Gitu. Dia pengantin perempuan. Boleh. Dia teknikal sikit lah. Teknikal sikit. Kalau tak ada pengalaman memang tak boleh nak buat. Yang Ustaz cakap tadi ni, maknanya dia tak boleh direct dengan wali hakim kan, sebab dia anak dia. Dia tak boleh daripada wali hakim. Dia tak boleh daripada wali hakim. Kecuali kalau wali itu enggan menjadi wali. Kalau wali enggan menjadi wali, baru boleh wali hakim. Tapi kalau wali itu dia tidak dikatakan enggan, tak ada. Cuma dia nak menyerahkan kuasa, tu jelah. Sebabkan mungkin dia pun rasa dia ni jenis orang berdosa. Dia tahu dia kaki tak semayang. Dan anak perempuan pun tak kompeten dengan bapak dia. Jadi terus buat penyerahan kuasa lah. Penyerahan kuasa kepada abang ke kan, ataupun siapa yang lain lah. Paling biasanya dibuat penyerahan kepada juru nikah terus. Pendaftar nikah terus bagi pendaftar. Ada juga kebiasaannya wali sendiri yang menikahkan. Kebiasaannya wali sendiri yang menikahkan anak perempuan dia. Kebiasaan itu. Tetapi ada masa-masa tertentu wali menyerahkan kuasa kepada pendaftar nikah. Ada. Mungkin wali dia tidak kompeten lah untuk jadi wali. Boleh buat penyerahan. Dan sebaik-baik penyerahan itu nak dibuat awal. Maknanya seminggu lagi nak nikah ataupun 3 hari lagi nak nikah, dah siaplah buat penyerahan tu. Kuasa itu kepada juru nikah. Juru nikah yang telah diberi kuasa dan telah mendapat wakalah daripada wali, ketika dia melapaskan ijab itu, kan, dia kata apa? Saya nikahkan di kau, kan? Saya nikahkan di kau. Mula dia panggil nama pengantin lelaki. Contoh pengantin lelaki siapa? Ahmad bin Abu, kan? Maka Muhammad Abu jawab, ya saya nikahkan akan di kau dengan Fatimah binti Ahmad, yang mana berwakil wali oleh ayahnya kepada saya, kan, yang mana telah berwakil wali ayahnya kepadaku dengan mas kawinnya sebanyak RM200 tunai. Dia kena sebut tu berwakil wali tu. Sebab apa? Ayah tadi dah membuat penyerahan kepada juru nikah. Jadi juru nikah bila menikahkan pengantin perempuan, dia kena sebut
Kan? Dia panggil pengantin lelaki itu Ahmad bin Abu. Saya nikahkan kau dengan Fatimah binti Ahmad yang mana bapa kandungnya telah berwakil wali kepadaku dengan mas kawinnya sebanyak RM200 tunai. Goyang sikit kan? Pengantin lelaki pun, saya terima nikah dengan mas kawin RM200 tunai. Sah, hati kan itu kan. Kalau tak sah, ulang semula kan, ulang balik. Tak sah, ulang balik. Perlu. Sebab dalam borang tu dia perlu saksi. Borang tu kena ditandatangani oleh penolong pendaftar. Kalau dia buat di depan penolong pendaftar kena sign lah. Kan? Kalau dibuat di depan timbalan pendaftar kena sign. Kalau dibuat di depan pendaftar kena sign. Tetapi mesti ada 2 orang saksi. Sebab dalam orang tu dia mulakan 2 orang saksi. Gitu. Boleh? Bila? Kau pernah? Sekali lagi Baik, kemudian yang ketiga, balik. Kanak-kanak tidak boleh menjadi wali. Hal ini adalah kerana dia tidak berkuasa atas dirinya sendiri, apatah lagi terhadap orang lain. Nampak? Kanak-kanak yang belum balik, contohlah wali dia seorang aja. Ada seorang yang wali, tapi budak lagi. Abang-abangnya tak ada, yang ada adik je. Yang nak nikah kakak. Kakak nak nikah. Adik-beradik banyak perempuan. Adik lelaki ada, bawah, belum cukup umur kan. Ataupun belum balik, maka yang adik yang belum balik ni tidak layaklah menjadi wali. Dia akan berpindahlah kepada wali lain, cepat saudara kan. Tapi kalau seandainya biasanya untuk menentukan kanak-kanak itu telah balik ataupun belum, biasanya akan ada sesi siasatan sikit lah. Dia akan buat siasatan sikit, dia akan panggil adik pengantin perempuan. Dia akan tanya, macam mana Jang, umur kau berapa tahun? Kan? Tanya umur 30 tahun. Kau dah ada mimpi, kau tak ada mimpi? Kan? Dah pernah mimpi tu? Dah pernah mimpi dah. Mimpi apa? Kan? Mimpi itulah kan. Itulah mimpi. Kalau macam tu dah layak jadi wali dah. Dia dah layak jadi wali. Walaupun umurnya 30 tahun, tapi dia dah bermimpi. Jangan mimpi Doraemon kan. Mimpi itulah. Okay, kalau mimpi itu boleh. Kalau tanya dia, kau ada mimpi tak? Tak ada lah mimpi. Tak ada lah, tak layak dia wali lah. Mimpi pun belum. Kita kena siasat lah sikit lah. Kan, siasat sikit. Dia kata dah pernah bermimpi, maka layaklah menjadi wali. Mana pegawai lah, ataupun timbalan pendaftar, ataupun pendaftar sendirilah akan soal panggil lah adik itu. Baik, itu cara nak mengenal balik. Kemudian berakal. Orang gila tak boleh menjadi wali kerana dia tidak dapat menguasai dirinya sendiri, apatah lagi menjadi wali kepada orang lain. Untuk gila ini, mesti ada laporan doktor. Untuk menentukan wali itu gila, perlu pengesahan daripada pakar sekretari. Mesti ada dokumentasi dia menyatakan wali tersebut tidak waras dan tidak layak untuk menjadi wali. Gila pun tengok gila macam mana. Dia ada separuh gila. Ada sekejap gila, kejap tak gila. Ada yang gila berterusan. Itu yang perlu laporan doktor tu. Perlu laporan dia. Kalau doktor kata boleh jadi wali sebab gilanya tu tidak berterusan. Ada masa dia tidak gila. Dia waras. Ada masa dia gila. Masa tak gila itulah kita boleh ambil dia buat kalah wali lah. Tu buat kalah wali. Waktu dia tak gila tu, takut nanti dia gila. Dia gila balik. Time tak gila itulah kita minta dia sign, tanda tangan dan sebagainya. Itu yang paling baik lah.
Kalau dia jadi wali nanti, parah nanti. Saya pengantin perempuan nak nikah, tiba-tiba dia gila. Saya pengantin nak nikah ni dah siap standby nak nikah dengan baju pengantin sebagainya, tiba-tiba ayah dia gila, berterusan gila. Macam mana? Sebabnya sebaik-baiknya kenalah buat wakalah awal, kan, penyerahan kuasa kepada juru nikah dibuat awal, namanya wakalah wali itu, supaya nanti tak jadi masalah kemudian. Gitu. Ya. Mungkin ada laporan-laporan sebelum ni. Biasanya kadang-kadang yang orang-orang macam ni, biasanya memang dia dah ada macam kad dia. Dia ada laporan doktor yang sebelum-sebelum ni, jadi kita refer dengan doktor lah. Mana wali yang waris yang kena uruskan benda tu, ataupun pengantin perempuan yang kena uruskan. Kita tak perlu ponek-ponek nak uruskan. Nak nikah dia bukan kita. Dia kena pergi carilah. Dia pergilah jumpa doktor tu, cari pada doktor dia. Dia tahulah. Gitu. Borang khas tak ada. Borang khas tak ada. Tapi laporan doktor tu yang kita nak. Laporan doktor itu kita nak. Kadang laporan doktor pun kadang susah nak baca. Bahasa doktor pun tulisan. Fahamilah bahasa Inggeris satu. Lepas itu susah pula dibacanya. Sebaik-baiknya laporan yang bercetak komputer. Itu paling senang nak baca. Biasa bahasa Inggeris lah. Biasa doktor dia akan bagi tulisan bahasa Inggeris. Kita tasrik lah terjemahan dia. Cuma kalau tulisan tangan ini yang susah sikit nak baca. Doktor pun tulisan faham je lah. Kita kena refer pula orang lain yang ada pengalaman tentang tulisan doktor ini, boleh kita faham. Ataupun mungkin kita telefon doktor tu. Contohnya doktor, tak kisahlah, kadang doktor Cina ke, kadang doktor India yang bagi keputusan tu. Report kan, report itu kita kena call dia lah. Nak dengar apa keterangan daripada dia, apa maksud dengan surat tu. Kadang kita pun tak faham apa dia tulis surat tu. Tak kisah. Yang penting dia pakar dalam sekretari lah. Bukan tu orang gila kan gitu. Baik, kemudian tiada penyakit yang mencacatkan fikiran. Orang yang cacat fikiran kerana tua atau nyanyuk tak boleh menjadi wali. Ini pun sama juga dalam laporan doktor jugalah. Orang yang cacat fikiran kerana tua atau nyanyuk tak boleh menjadi wali. Hal ini adalah kerana mereka tak mampu memilih pasangan yang sepadan. Sekiranya wali itu pitam, hendaklah ditunggu sehingga dia pulih semula. Nampak? Kalau pitam pun nak kena tunggu dulu. Kalau wali itu pitam, nak kena tunggu dia sedar. Dah sedar kan, ambil cepat. Takut nanti dia pitam semula. Ada. Macam tu. Takut dia pitam balik. Apa kadang-kadang ada orang jenis yang kejap pitam. Kejap sikit kan pitam. Ya. Jadi sekiranya wali itu pitam, naklah tunggu hingga dia pulih semula. Ini adalah kerana pitam itu hanya berlaku dalam masa yang singkat, sama seperti tidur. Sama seperti tidur. Tunggulah dia pulih. Gitu. Okey? Kemudian tidak terhalang menguruskan harta kerana boros. Si sapih lah. Si sapih, pemboros yang terhalang menguruskan hartanya ialah orang yang membazirkan harta bendanya. Dia tak dapat menguruskannya dengan sendiri. Apatah lagi menjadi wali kepada orang lain. Kita dah kenal, dah tahu dia ni pemboros. Kan? Jadi tak layak jadi wali dah. Kalau ikutkan. Nak tengok, ni kena tengok latar belakang lah. Wali itu kadang waris sini yang tahu, ataupun pengantin lelaki sini yang tahu, atau pengantin perempuan sini yang tahu yang dia punya walinya ni adalah boros, kan? Suka membazir duit dan sebagainya. Okey.
ataupun tertahan harta, muflis. Jadi muflis, apa kedanaan, ni pun antara sebab lah yang boleh menghilangkan kelayakan untuk menjadi wali. Kemudian tidak berihram. Seorang yang berihram haji atau umrah tidak boleh mengawinkan orang lain. Orang yang berihram haji atau umrah, okey, dia tidak boleh mengawinkan orang lain. Ya betul. Yang 6 tadi tu kan. Lelaki ni anak perempuan dia ramai lah. Lelaki tak ada. Yang nak kahwin anak perempuan dia, tapi dia ni dah declare bankruptcy dia lah Ustaz. Macam mana? Dia declare atas disebabkan syarikat dia mengalami kerugian, dia dah tak boleh lah. diisytiharkan sebagai bankruptcy. Tak boleh dia jadi wali. Kalau ikut kan. Kalau ikut tak boleh jadi wali lah. Bankrupt, muflis kan. Ataupun disita, harta disita. Ni pun termasuk. Blacklist. Ni antara yang menyebabkan dia tidak layak menjadi wali. Dia bukan wali. Kan? Tapi sebaik-baiknya kalau kes macam ni kena berurusan dengan mahkamah lah. Kenalah berurusan dengan mahkamah untuk kita dapat perintah mahkamah. Itu paling baiklah itu. Kalau tak ada perintah mahkamah pun mungkin ada surat. Surat nyatakan dia ni dah diisytiharkan bankrupt. Bankrupt, maka tidak bolehlah menjadi wali. Gitu. Ya? Hutang ngalung. Termasuklah. Tengoklah hutang ngalung banyak atau banyak. Kalau sikit dimaafkan kan. Kalau banyak, tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang, banyak tu. Maknanya kalau yang contoh kalau dia tu dia akan bankruptsi tu, anak dia dah nak kahwin ni. Maknanya dia kena buat wali wakalah lah. Buat wakalah wali, bukan wakalah wali memang tak layak lah. Kan? Tak boleh wakalah wali pun tak boleh. Kan sebab dah bankrupt, muflis kan. Bankrupt, muflis. Kemudian kena sita pula lagi harta, memang hilanglah kelayakan itu. Kelayakannya wali itu telah pun hilang. Tapi kena beritahu dengan pejabat agama lah. Kena beritahu lah. Kerana pejabat agama tak tahu. Kalau tak beritahu dia pun tak tahu. Kalau dia tak mengerti dan dia tak beritahu kan, patut dinikahkan juga. Terbatal tak nikah. Tak diberitahu. Jadi diam dia Lepas tu dia buat wakalah je lah, mengikat dulu nikah kan. Dia tak beritahu apa-apa, patut dia wali. Dia wali. Dia nikahkan dia. Jadi nikah itu terbatal. Dia tak tahu. Ni susah nak jawab ni. Susah jawab. Sebab masa sekarang ni kan ramai orang Melayu kita bankruptsi kan. Anak-anak perempuan ada nak nikah kan. Kalau ikutkan ni kan dia kata tak boleh kan. Yalah. Kalau ikutkan tak boleh. Tak apa. Nanti cuba carilah. Mungkin ada mungkin ada cara lain ke, jalan lain ke dan sebagainya. Tapi bagus juga soalan tu kan. Biasanya jaranglah kita jumpa. Dan pejabat agama biasanya tak tahu pun. Pejabat agama biasanya tak tahu pun yang wali itu muflis ke, bankrupt dan sebagainya. Biasanya memang tak tahu. Kecuali pengantin perempuan yang beritahu ataupun waris dia. Dia kena bankruptsi ni. Perempuan dia kan baik je. Tapi bapak dia sekarang dah normal lah. Dia bankruptsi atas syarikat. Tapi dia dah hidup normal balik lah. Tak ada lah susah pun. Itulah kan, bankruptsi kan. Ialah syarat wali tadi mestilah balik, berakal, sejahtera daripada kecacatan, kemudian bahawa tiada ianya itu mahjur alaih bisapih. Mahjur alaih mana tertahan harta lah.
Mahjur alaih bisapih wallazi yabzaru mal. Itulah orang yang membazirkan harta. Lianna sapih, kerana orang yang sapih, kan? Sapih ni orang bazir harta tadi kan. Tiada wilayah talau, tiada wilayah baginya ala nafsi di atas diri sendiri. Wa aula, terlebih aula alla yakuna la wilayah. Yang lebih aula bahawa tiada ia bagi itu wilayah ataupun wali ala ghairi di atas yang lain. Wa aula kan? Kerana sebut wa aula terlebih baik. Wa aula dan terlebih baik alla yakuna lahu wilayah ala ghairi, bahawa tiada ada bagi itu wilayah ataupun wali, kewalian ala ghairi di atas yang lain. Nampak? Mana terlebih baiklah. Bukan mana tak sah pernikahan itu. Lebih baik gitu. Kalau ikut pada kitab Arab ni lah. Ada ni yang ke muka surat 61 ni kan. Kan disebut wal mahjur alaih bisapih. Orang yang tertahan harta, kan, orang tertahan harta terhalang menguruskan harta kerana sapih ni boroslah. Sapih mana boros? Tu syarat yang ke apa tu? Ke-6 kan? Syarat ke-6 bahawa tidak adalah wali itu mahjuran alih bisapih. Maknanya terhalang menggunakan harta dengan sebab boros. Huwa allazi yabzaru mal. Itulah orang-orang yang membazirkan harta. Lianna sapih, kerana membazir, orang yang membazir ataupun boros, la wilayata lahu ala nafsih. Tidak ada wilayah baginya di atas dirinya sendiri. Dia kata. Tiada wilayah, mana tiada kewalian baginya di atas diri sendiri. Upal aula, maka terlebih baik, dia kata, alla yakuna lahu wilayah ala ghairi, bahawa tiada baginya itu wilayah ataupun kewalian ala ghairi, ke atas orang yang lain. Lebih baik, dia kata. Mana lebih baik? Maknanya kalau dia nak jadi wali juga boleh. Kan? Tapi kitab kata pau aula terlebih baik. Lebih baik bahawa jangan dia jadi wali kepada orang lain. Pada anaknya lah. Kalau sebut sinilah. Kemudian al-yakuna halalan. Okey, habis itulah persoalan tadi. Jawapannya lah. Semana boleh jadi wali, tapi terlebih baik jadi orang lain. Gitu. Kalau di sini dia terjemahkan sampai sini je. Dia tak dapat mengurusnya dengan sendiri, apatah lagi menjadi wali pada orang lain. Nampak? Dia terjemah macam tu. Dia tak dapat menguruskannya dengan sendiri, apatah lagi menjadi wali pada orang lain. Perkataan terlebih baik itu tak ada. Kalau bahasa Arabnya dia kata fa'aula. Fa'aula alla yakuna lahu wilayah ala ghairi. Terlebih baik bahawa tiada ada baginya itu wilayah ataupun wali ala ghairi, atau orang lain. Sebaiknya cari orang lain, maksudnya jangan gunakan dia. Tapi kalau tetap menggunakan dia pun boleh. Macam tu. Boleh. Habis wallahu a'lam bissawab. Ada soalan lagi? Ada, saya tutup. Ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyan ya fata ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.
Sama.